Assalamualaikum. Pada malam ni kita teruskan subtopik seterusnya, iaitu proses persenyawaan. Okey, subtopik ni dia di bawah perkembangan fetus manusia. Okey, proses persenyawaan ni semasa persetubuhan, berjuta-juta sperma dilepaskan ke dalam faraj. Kemudian daripada jumlah itu, hanya beberapa ratus sahaja sperma yang sampai ke tiub falopio. Jadi bukan semua dalam juta-juta yang dilepaskan tu bukan semua sampai ke tiub falopio. Sebab kalau ikutkan perjalanannya agak jauh lah kan. Okey, proses persenyawaan berlaku apabila satu sperma berjaya menembusi membran usid sekunder. Okey, ini usid sekunder. Jadi sekiranya sperma ni dapat melepasi membran ni, dapat lepas, barulah proses persenyawaan tu berlaku. Okey, membran usid sekunder seterusnya mengalami perubahan yang menghalang sperma lain daripada menembusi membran tersebut. Jadi bila mana ada satu nukleus sperma ni lepas masuk dalam sini, membran di tepi-tepi ni mengelilingi usid sekunder ni akan mengalami perubahan yang mana dia akan tutup laluan untuk sperma-sperma yang lain masuk juga. Jadi hanya ada satu sperma sahaja yang lepas masuk. Okey. Proses persenyawaan dilengkapkan apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum untuk membentuk zygote. Jadi kan ni haploid, separuh genetik, separuh set genetiknya, samalah juga ini juga kan, separuh juga. Jadi bila mana usid sekunder dengan sperma ni bercantum, nukleusnya bercantum, jadi penuh lah, jadi diploid kan, diploid. Jadi proses persenyawaan tu lengkap lah, lengkap. Sebab apa? Dah bercantum dah antara nukleus sperma dengan nukleus daripada usid sekunder. Okey, yang kita tengok ni adalah step by step apakah yang berlaku semasa persenyawaan kan. Tadi persenyawaan dah berlaku dah. Okey, apakah perkembangan awal embrio? Okey, jadi macam mana kita tengok dia bermula dengan semasa menuruni tiub falopio ke uterus, zygote membahagi berulang kali secara mitosis. Jadi pertemuannya di sinilah, pertemuannya di sini. Okey, semasa perjalanan dia ni zygote ni usid sekunder ni, bila mana dia dah bercantum dengan sperma, dia akan bercantum nukleusnya, kemudian dia akan membahagi secara mitosis, membentuk zygote lah kan. Zygote ni akan membahagi 2 jadi 4, 4 jadi 8 kan. Kemudian dia akan membentuk morula. Okey, kita panggil dia morula. Okey, kemudian pembahagian sel yang pertama membentuk 2 sel. Tengok, 2 sel, lepas tu 4 sel, lepas tu 8 sel. Okey, pembahagian sel berulang-ulang kali membentuk morula. Morula berkembang menjadi blastocista. Okey, kemudian blastocista ni pada hari kelima dia dah jadi blastocista lah. Kemudian pada hari yang ke-6, okey, proses penempelan berlaku apabila blastocista menempel pada endometrium. Okey, blastocista berkembang menjadi embrio. Jadi di sini kamu nampaklah proses mitosis itu sangatlah penting, yang mana dia akan menyebabkan zygote ni terus berkembang dan terus berkembang kan, membentuk morula berkembang membentuk blastocista. Kemudian bila dah jadi blastocista, barulah dia boleh menempel kepada dinding endometrium. Jadi selepas dia menempel itulah, maka blastocista ni akan terus berkembang membentuk embrio, kemudian fetus dan seterusnya menjadi manusia lah, menjadi baby. Okey, peranan hormon gonadotrofin, chorion. Jadi chorion ni
Okey, hormon gonadotropin chorion manusia ataupun singkatan dia HCG dihasilkan oleh plasenta semasa kehamilan. Jadi hormon tu plasenta yang hasilkan. Okey, aras hormon ini meningkat dengan cepat pada minggu pertama kehamilan. Jadi pada 4 minggu pertama kehamilan, hormon ni memang tinggilah. Apakah fungsi dia? Fungsi utama HCG adalah untuk memastikan korpus luteum menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dengan sempurna dalam trimester pertama. Jadi hormon inilah yang mana boleh dikesan di dalam air kencing ibu yang hamil. Okey, jadi bila mana hormon ini dapat dikesan kan, jadi memang sah lah kan. Boleh gunakan untuk sah untuk mengesahkan seseorang itu hamil kan. Jadi kita gunakan hormon inilah sebenarnya. Okey, apa fungsi hormon ni? Hormon ni adalah untuk memastikan korpus luteum tu. Korpus luteum ni melepaskan ataupun merembeskan estrogen dan progesteron. Kenapa dia penting? Sebab kedua-dua hormon inilah yang akan memastikan endometrium sentiasa menebal dan juga cukup untuk menampung blastocista. Okey. Mungkin kamu tertanya-tanya, apakah itu plasenta? Sebab tadi saya cerita kepada kamu, hormon chorion gonadotropin tu dihasilkan oleh plasenta. Apakah ia plasenta? Okey. Plasenta ni dia terbina daripada tisu embrio dan tisu endometrium ibu. Jadi yang kamu tengok tadi, yang gambar ni, yang sini kan, blastocista melekap, dia menempel pada dinding endometrium tu. Jadi di sinilah terbentuknya plasenta, iaitu terdiri daripada tisu embrio itu sendiri dan juga tisu endometrium ibu. Okey, yang kamu tengok sebagai biasa kamu dengar tu tali pusat kan. Tali pusat, dan tali pusat tu daripada baby. Tali pusat tu macam mana dia bercantum pergi ke endometrium ibu, dia melalui plasenta. Jadi daripada tali pusat tu dia akan pergi ke plasenta dulu. Plasenta tu pergi ke mana? Pergi ke endometrium ibu. Okey, jadi plasenta ni apa fungsi dia? Membolehkan pelekatan fetus pada endometrium. Jadi fetus tu akan melekatlah pada endometrium melalui plasenta. Bertindak sebagai organ endokrin yang merembeskan estrogen dan progesteron selepas bulan keempat kehamilan. Jadi selepas bulan keempat kehamilan, korpus luteum dah tak hasilkan dah estrogen. Siapa yang seterusnya akan mengambil tanggungjawab meneruskan penghasilan estrogen dan progesteron ni? Jawapannya adalah plasenta. Okey, tampak pertukaran bahan antara ibu dan fetus. Bahan seperti oksigen, glukosa, asid amino dan hormon meresap dari darah ibu. Dia meresap dari darah ibu, dia pergi kepada mana? Dia pergi ke kapilaris fetus, manakala bahan buangan seperti karbon dioksida dan urea meresap dari kapilari darah fetus ke kapilari darah ibu. Okey, tali pusat ialah salur yang menghubungkan antara fetus dengan plasenta. Jadi fetus dia lalu tali pusat dulu, tali pusat tu akan bercantum dengan plasenta. Plasenta pula akan bercantum dengan endometrium ibu.